Assalamualaikum warahmatullahi. Sekalian para tetamu Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini, dan saya muliakan urusi dan seluruh datang puasa yang diberi amanah Allah, surau Taman Selasih. Saya meraihkan semua tetamu-tetamu Allah, muslimin muslimah, mukminin mukminah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan pada pandangan mata ini. Sebagai suatu mukaddimah pada malam ini, seperti mana kuliah-kuliah yang lepas, kita akan membaca beberapa ayat untuk kita mengkhatamkan tafsiran ayat dalam surah Al-Mulk, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-13 muka surat yang ke-50 sebelah muka surat 51. Siapa yang ada kitab ini boleh buka, siapa yang ada terjemahan sila rujuk surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi. Saya baca terlebih awal, kemudian diikut dengan baik oleh muslimin muslimah setelah setiap kali saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Mafhum ayat dalam surat Al-Mulk ini pada ayat yang ke-13. Dan rahsiakanlah perkataan kamu ataupun kamu nyaringkan, namun dia sesungguhnya maha mengetahui segala isi hati. Apakah dia yang maha mencipta tidak mengetahui, padahal dia maha menghalusi lagi maha mengetahui. Dia yang menjadikan bumi itu rendah, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah daripada rezekinya, dan kepadanya akan kembali. Sadaqallahul azim. Allah barhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan
pada ayat yang ke-13 ini, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Sama ada kamu nyatakan, kamu rahsiakan, ataupun kamu nyatakan, namun dia, kata Allah, sesungguhnya Maha mengetahui segala isi hati. Kita lihat seketika dalam tafsiran ayat ini pada muka surat yang ke-54, bagaimana tentang pandangan ayat ini. Yang pertamanya berkaitan dengan suatu peristiwa yang berlaku di Mekah ketika sebelum Hijratul Rasul. Di waktu pemuka-pemuka Quraisy merancang mengenakan tekanan demi tekanan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibuat suatu mesyuarah, sehingga kan ayat ini turun kepada musyrikin Mekah yang bermesyuarat untuk memperdayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa taala wasilah dengan malaikat Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perancangan jahat mereka, sehingga ada di antara ahli mesyuarat yang tertinggi. Rupa-rupanya bukan sekarang dia bermesyuarat, telah ada majlis mesyuarat tertinggi pada hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merencana sehingga kan ada di antara seorang di antara ahli mesyuarat menyatakan diam-diam, kita ni cakap pelan-pelan kerana apa? Supaya Tuhan Muhammad tidak dengar, tidak mendengar. Secret recipe, konspirasi. Maka agenda ini yang dengan maksud apa? Untuk menangkap Rasulullah SAW, sehingga tahap mempunyai niat untuk membunuh baginda Nabi SAW. Maka ayat ini dah, bila mana keadaan ini berlaku, maka ayat ini turun, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Dan mufassir yang kedua menyatakan, pandangan yang kedua menyatakan pula tidak mengkhususkan ayat ini kepada mana-mana kaum tertentu. Bahkan ayat ini bersifat umum bagi mereka yang cuba untuk menyembunyikan amalan ataupun kata-kata, malahan ia tidak akan terlepas daripada pengetahuan Allah. Dalam ayat yang ke-13 ini juga Allah menekankan bahawasanya Allah Maha mengetahui yang ada di dalam hati sekalian makhluknya, sama ada yang tersembunyi itu adalah perbuatan ataupun kata-kata yang baik maupun yang buruk. Inilah pandangan yang kedua menyatakan kita boleh ambil ibrah secara umum ayat ini, mana-mana amal perbuatan, sama ada mesyuarat ataupun perbincangan ataupun perbualan ataupun apa saja kata-kata, sama ada secara terang-terangan, sama ada secara rahsia, apatah lagi secara terang-terangan, semuanya dalam pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rasmi, maka terpakai kepada saya dan kita semua. Ada muallim yang menyatakan, beruntunglah seseorang muslim mukmin apabila dia mengetahui beberapa sifat Allah.
Di antaranya dengan cukup 3 sifat, asma wa sifat Allah, maka dia nak pergi mana dia pergilah. Tapi dia hadam tentang nama, sifat dan af'al Allah. Salah satu yang dinyatakan ulama itu iaitu Al-Alim. Allah ini maha mengetahui. Bila kita mengetahui, memahami hakikat ini, kita nak buat apa pun tentu kita akan fikir. Banyak kan, ada beberapa amal perbuatan saya ataupun di antara kita, ada masa waktu kita seorang-seorang. Contoh bila, walaupun ramai-ramai, nampak macam ramai-ramai, tapi keputusannya dibuat secara nafsi-nafsi. Contohlah, mari mengundi. Dalam nak memangkah tu pun kena senyap semua. Senyap. Kemudian nak pangkah, tak ada seorang pun boleh menyaksikan. Kita sendiri yang tulis nak pangkah A ke B ke C ke D. Ini contoh amal perbuatan secret, tapi yang mengetahuinya Allah. Yang mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka samalah juga segala perbincangan, perbualan, sama ada maksud yang baik ataupun maksud yang tidak baik. Yang tidak baik ni perkataan-perkataan yang nisbahnya ghibah, mengumpah, pun tercatat. Satu, tercatat dalam kitab amalan, sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Dua, Allah sendiri memahami hakikat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan pada ayat yang seterusnya, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Adakah dia yang menciptakan tidak mengetahui, padahal dia maha menghalusi lagi maha mengetahui? Kita rujuk ke surat ke-55. Sindiran yang berikut membuatkan orang-orang kafir, orang yang kufur, sindiran ini dikenakan kepada mereka dalam bentuk pertanyaan. Tidakkah yang menciptakan itu mengetahui? Ini Allah nak sedarkan golongan yang kafir. Bagaimana Imam Qurtubi mentafsirkan sebagai tidakkah Allah mencipta rahsia, mengetahui rahsia tersirat daripada hati kamu? Ini adalah jawapan kepada mereka yang cuba merahsiakan sesuatu dalam hati mereka, sedangkan Allah adalah pencipta hati-hati kita. Ini rasmi. Tentulah yang menciptakan yang kita semua beriman iaitu Al-Khaliq ini, bila dia menciptakan satu set sempurna makhluk ciptaannya. Contoh manusia diciptakan, disempurnakan dengan kesempurnaan sifat bagi seorang insan. Bukan saja cukup segala sifat sebagai seorang yang sempurna, ada kepala, ada telinga, ada tangan, ada kaki, adalah mata dan sebagainya. Maka kemudian dicukupkan lagi dengan akal fikiran, otak untuk berfikir, hati untuk berperasaan. Maka Allah menyatakan suatu peringatan, orang-orang yang punya agenda yang tidak baik, terutama orang kafir, orang yang tidak beriman, kena sedar.
Tu bila orang tidak beriman, asalnya bila membaca ayat-ayat Allah, bila dia jumpa ayat-ayat seumpama ini, dia akan diberi suatu penerangan. Bila penerangan dibaca, makin jelas, tu lama tak lama dia akan dapat petunjuk lah. Tentang sifat Allah ni Maha mengetahui apa yang diciptakan. Dan kita ambil ibrah umum ini, iaitu apa? Segala hal ehwal kehidupan kita, tentulah Allah Maha bijaksana susunan itu. Kita merancang, Allah merancang. Mereka merancang, Allah merancang. Yang tentukan Allah. Jadi agenda-agenda yang orang-orang yang bukan Islam ini, mereka memang punya agenda. Orang-orang yang bukan Islam, non-Muslim, contoh golongan Nasrani, golongan Yahudi dan sebagainya lah. Maka kesemua golongan ini secara melihat sirah lah, sebenarnya mereka ada agenda. Kalau dulu ada agenda, sekarang apatah lagi. Tentu agenda-agenda yang tidak diketahui oleh semua orang. Apatah lagi bila pertembungan akidah. Golongan yang seumpama kita yang menganut agama Islam ini dengan golongan-golongan yang menganut agama yang lain selain daripada Islam. Kita merancang, mengimarah dan menyuburkan akidah Islamiah. Orang-orang yang bukan Islam juga merancang menyebarkan dakwah mereka, sama ada Kristian ataupun agama-agama yang lain. Maka mereka merancang, mereka juga merancang. Maka perancangan yang sebenarnya Allah, tentu Allah Maha bijaksana susunan tu, struktur kehidupan ini. Plan A, plan B, plan C. Tapi ini semua fitnah. Tapi yang menentukan ketentuan yang muktamad nanti, kita kena beriman. Bila ada kemudian kalimah istirja, bila ada pengumuman oleh pihak yang berkaitan, contoh menyatakan Perdana Menteri yang rasmi, yang baru, dinyatakan sebagai sesuatu yang rasmi, yang jelas. Pada waktu itu kita semua beriman. Sama ada kita setuju ke tak setuju ke, setelah Allah ni lepaskan, bagi manusia ni usaha ikhtiar. Puak alik ni dia merancang cara alik ni, puak alik ni merancang cara puak alik ni. Katalah ada 3-4 geng, kumpulan, maka masing-masing merancang. Tapi ini semua hikmah, sebenarnya hikmah. Cuma kita dalam tempoh ni boleh kita usaha, kerana ada di sana Allah beri pinjam dah wasilah dengan doa. Salah satu usaha iaitu berdoa. Kalau ramai orang berdoa, orang-orang yang ikhlas, tak ada kepentingan lain, dia bermunajat, dia nak melihat negara Malaysia ini ditadbir oleh seorang yang beramanah, lebih berintegriti, ya, yang lebih ikhlas, dah mudah faham, yang lebih ikhlas. Maka tawasul dengan niat kita yang ramai-ramai ni, orang yang beramal soleh, solehah, ada takwa dalam hati, kemudian berdoa di waktu-waktu tertentu, yang mana waktu itu mustajab doa, insya-Allah Allah mendengar, Allah ambil kira juga. Walaupun perancangan tu dibuat begini, tapi itulah akidah kita yang susun atur penuh hikmah ni. Kita nampaklah siapa yang punya kuasa, Allah Rabbal Alamin. Itu saya ulang balik, mudah-mudahan saya sebut ni kali ketiga.
nampak apa yang boleh nampak. Apabila fitnah ini, almarhum Syahid Ramadan Al-Buti menyatakan, apabila fitnah, dugaan, ujian ataupun musibah suatu perkara itu datang, telah diketahui oleh orang yang arif, orang yang alim. Namun apabila fitnah, dugaan, cobaan itu pergi, baru diketahui oleh orang yang awam. Sekarang ni kalau tanya orang awam ni, orang awam lah, macam orang public lah, tak kira apa pun kanda, sebahagiannya jadi pening. Mana kesudahan dalam cerita isu yang berbangkit masa kini? Mana? Ingatkan sehari boleh selesai, masuk hari kedua boleh selesai, rupanya masuk hari ketiga pun tak selesai. Nampak? Ni masih merancang ni, masing-masing kumpulan masing-masing masih merancang, ataupun disebut parti masing-masing masih merancang. Tapi bila sampai keputusan nanti, diumumkan rasmi oleh pihak yang tertentu bahawasanya jawatan Perdana Menteri yang baru akan dipangku oleh simpulan-simpulan, maka bila rasmi, kita semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya jawatan VVIP ni, kalau faham secara hakikat amanah itu, tak ada seorang pun sanggup minta. Kerana makin tinggi jawatan tu, makin beban amanah terpikul. Terpikul di bahu Prime Minister. Tu kita boleh excuse dah kepada Tun ni. Kalau dia minta maaf, kita pun kena lapang dada lah. Dengan umur yang ada, dengan akal yang ada, dengan tekanan yang ada, kiri kanan datang, depan belakang datang, dan sebagainya, sampai dia sebagai Perdana Menteri itu dia boleh minta maaf tu, kita kena lapang dada lah. Yang heran tapi benar, mula-mula sokong, semua bakal sokong. Kemudian berlakulah sebaliknya. Tapi ada pula geng yang menyatakan kalau ada kumpulan tertentu yang ada agenda yang tersembunyi, maka mereka akan tidak bersama. Bagus juga pandangan tu. Kerana ada agenda-agenda tertentu. Kita lihat suasana semasa dalam negara ni, kita pun kena halusi aspek keselamatan, kena ambil kira. Lepas tu yang kedua, liability kepentingan agama Islam itu pun kena ambil kira. Liability agama Islam itu termasuk soal akidah. Pentadbiran negara ni sebenarnya terasnya, sepatutnya dah terasnya Al-Quran wa Sunnah. Sepatutnya perlembagaan itu sendiri kena ada, maknanya kita pun boleh terima lah kenyataan agama rasmi, agama Islam. Itu dalam agama Islam tu dia punya trust, foundationnya Al-Quran dan As-Sunnah. Hak ni kita kena daulahkan ni, tak kira mana-mana color sekalipun. Jadi apa nak maksudkan pada mukadimah ini? Dan pada ayat yang seterusnya Allah nyatakan, wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Ini bagaimana dia sifatnya Allah ini menjadikan bumi ini rendah, mudah untuk kita guna pakai, dan berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah daripada rezekinya, dan kepadanya lah akan kembali. Kita lihat bagaimana Buya Hamka, Prof Hamka menyatakan suatu maksud di sini pada muka surat 55. Pak Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyatakan, membuat huraian yang menarik tentang kalimah zalulan. Ini maksudnya boleh dipijak. Walau bagaimana tinggi kemuncak gunung ganang sekalipun, akhirnya menjadi tempat berpijaknya manusia.
dengan mudah gunung ganang dipijak dan ditakluki oleh kaki manusia yang memanjatnya. Masya Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah. Lihat betapa besarnya nikmat yang diberikan kepada kamu. Daripada semua kurniaan ini, kamu menjana kehidupan berasaskan pertanian, peternakan, perusahaan dan sebagainya. Itu sudut pandang Buya Hamka. Bila mana Allah bentangkan bumi ini untuk kita jadikan bumi ini dengan sebaik-baik tempat kediaman dan tempat kita bekerja. Maka berjalanlah di segala penjuru. Penjurunya, penjuru mana? Penjuru bumi ni lah. Nak ke utara ke selatan ke, nak rendah ke timur dan barat, silakan. Cuma ada berdasarkan riwayat-riwayat hadis Nabi SAW, Rasul isyaratkan jangan pergi tempat-tempat yang telah Allah timpakan azab. Itu ada larangan hadis Nabi SAW. Pernah Rasulullah bersama sahabat sampai di tempat turunnya bala ketika kaum Samud. Seingat saya, sahabat-sahabat bersama Rasulullah berhenti di satu wadi, tempat yang mana di situlah tempat bala turun kaum Samud pada waktu itu. Dan Rasulullah mendapat isyarat, inilah tempatnya. Pada waktu itu sahabat-sahabat berhenti seketika, kemudian ambil air daripada tabungan wadi yang ada tu, kemudian dibuat masak, kemudian ada beberapa sekitar itu dijadikan bahan menu masakan. Paling kurang diguna air di kawasan itu. Bila Rasulullah dapat tahu makna penggunaan air oleh sahabat-sahabat di tempat itu, maka Rasulullah kata, curahkan semula. Sahabat pun heran. Maka Rasulullah memberi isyarat, aku bimbang Allah menurunkan azabnya. Rasulullah terkesan dengan bala ataupun azab yang Allah turunkan, timpakan kepada orang-orang golongan yang engkar. Masya Allah. Itu maka ulama syarah tempat-tempat yang maknanya bala turun mengikut sirah, berapa tempat lah. Kaum Samud, kaum Ad, termasuk ada satu wilayah tamadun di kota Pompei. Kita dengar khutbah baru-baru ni, saya dengar maknanya khatib menyampaikan suatu penyampaian khutbah yang menyebut tentang kota Pompei. Memang itulah di antara tempat yang Allah datangkan azabnya. Di waktu itu penduduk kota Pompei itu dalam keadaan mereka menyalahi, melakukan kemungkaran, kefasadan. Dan di waktu itu bila bala itu turun, habis, berlakulah gempa sehingga melibatkan gunung berapi. Seingat saya, lahar gunung berapi ni dia, gunung tu meletup sehingga lahar itu menjelubungi penduduk Pompei itu, habis semua sekali kena. Kemudian dibekukan. Ada sampai sekarang wajah-wajah manusia yang melakukan aktiviti, termasuk aktiviti penzinaan, minum arak dan sebagainya. Jadi dibekukan. Kesan tu masih ada. Maknanya ada saintis, ada orang-orang tertentu sampai ke tempat itu buat kajian. Inilah penduduk kaum kota Pompei yang suatu ketika dahulu mereka ni fasik, mereka bermaksiat, mereka kafir. Maka azab Allah turun, maka dikekalkan sebagai pembuktian betapa Allah murka kepada golongan-golongan yang kafir lagi engkar kepada perintahnya. Wallahu a'lam. Masuk, insya-Allah kita berhenti seketika, kemudian kita sambung selepas azan. Wallahu a'lam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahi awalihi wa akhirihi. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk siri kedua ini saya masuk dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin dalam bab yang menyatakan penerangan batin yang menjadi keistimewaan solat sehingga mendapat rasa khusyuk dalam solat. Yang menyatakan pada malam ini iaitu tentang al-haya. Al-haya ini apa? Iaitu perasaan malu yang timbul disebabkan berasa bahawasanya dirinya serba kekurangan dan tidak sempurna dalam melakukan segala perintah Allah, termasuklah ketika mendirikan solat. Dia merasakan bahawasanya masih ada kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan tertentu, termasuklah kesalahan itu nisbahnya dosa di dalam dirinya. Sebelum ini telah kita hadam tentang maksud mentakzimkan Allah dan termasuk al-khauf, rasa takut kepada Allah ketika menyempurnakan solat. Maka pada malam ini kita masuk pada pengertian yang ketiga ataupun keempat, kena ada rasa malu, al-haya, ketika kita mendirikan solat dengan maksud kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan dinyatakan sebagai suatu syarah oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasami. Ini menyatakan malu ni apa maksud? Malu merasakan bahawasanya dirinya banyak melakukan kesalahan dan kekurangan dalam melakukan ibadah, dan menyadari bahawasanya jiwanya masih lemah dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu akan timbul perasaan malu kepada Allah. Waktu kita mendirikan solat, bermula angkat takbir sehingga beri salam, ataupun bermulanya ketika kita berwudu, sampailah kita selesai menunaikan solat, berzikir dan berdoa dan sebagainya. Antara tempoh tu kena ada rasa malu. Kita ambil contoh yang bertempoh ini, waktu angkat takbir sampai beri salam. Agak-agak kita ni yakin ke 100% kita ni dalam keadaan tawajuh dengan Allah. Maka tentulah dengan rasminya, termasuk yang bercakap, yang mendengar, yang menyaksikan, semua kena rasa kekurangan diri. Start angkat takbir sampai beri salam, agak berapa minit kita ingat Allah secara yang sepatutnya. Kadang-kadang takbir tu pun takbir pada lafaz, tapi dari segi penyataan batin, huduru qalbi sejauh mana. Banyak kali kita takbirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kemudian Allahu Akbar dan sebagainya. Jadi masa takbir tu pun lupa lidah tu pasal gear auto, pasal biasa sebut, kita pun faham secara ilmu dari segi rukun apa dia panggil qauli. Takbir itu untuk menyempurnakan rukun qauli lah. Allahu Akbar, takbir yang pertama tu yang jadi wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak tu pun kalau kira berapa kali, katalah 30 kali sebut, 30 kali itu hadir dah hati. Itu dari persoalan. Jadi nak menyatakan apa? Ketidakhadiran hati kita ni. Jadi mulai malam ni bolehlah kita biasa-biasakan ingat
Ingat apa yang kita sebut tu, hadirkan hati, hudurul qalbi. Elok sangat bulan ni, bulan Rajab. Yang masyhur bulan Rajab ni peristiwa Isra' wal Mi'raj. Peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kefarduan solat ni setelah hijratul Rasul. Tempoh duduk di Rasulullah duduk, maknanya tinggal di Mekah, tidak ada turun lagi perintah kefarduan solat bagi umat pada waktu itu. Tapi bila berlaku hijratul Rasul, seingat saya tahun kedua, barulah perintah solat itu difardukan kepada kita, sampailah terpakai pada kita sekarang. Maknanya pengukuhan iman dulu, mantap iman dulu, kebersihan, bebas daripada syirik dulu, barulah sampai perintah menyempurnakan solat 5 waktu itu. Maka di sini dinyatakan bagaimana kena sedari tentang jiwa ni. Dengan jiwa saya pun termasuk jugalah. Kita kan kena rasa lemah kita solat, sedangkan 5 waktu je. Tapi untuk cover lain tu, maka para ulama menyatakan hikmah mendirikan solat-solat sunnah qabliyah ba'diyah ini dia menampung. Dan ada mafhum hadis Nabi SAW mengisyaratkan dengan maksud yang sama, menampung kekurangan, kelemahan ketika mendirikan solat fardu. Jadi waktu tertentu, maka kita boleh panjangkan bacaan. Dengan panjangkan bacaan ketika solat sunnah di waktu tertentu, maka tu sebenarnya melatih. Bila seseorang tu dia biasa menanggung beban yang lebih berat, hikmah dia bila dia melaksanakan beban yang qada, yang sifir, maknanya kefarduan solat itu, insya-Allah dia mampu. Sikit sebanyak akan memberi kesan pada hati, fikiran dia dan sebagainya. Jadi sesungguhnya kita, termasuk saya dan kita semua, masih lemah dalam menunaikan hak-hak Allah ni. Contoh gini lah, kita sendiri baca surah Al-As demi masa, Wal-As imam baca, kita dengar waktu-waktu tertentu, ataupun kita baca dalam solat, maka Wal-As demi masa, Wal-As innal insana lafi khusr. Maka sejauh mana kita ambil ibrah tentang ayat, masa ini telah terbentang di depan kita, terpakai kepada kita. Sejauh mana kita memanfaatkan masa setelah para muallim mengingatkan kita betapa masa ni sangat bernilai tinggi. Dalam 5 minit, 10 minit kita buat amal, tinggi nilainya. Contoh melakukan salat sunnah. Contoh ulang baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Ada tentang hikmah fadail amal. Barang siapa membaca 10 kali surah Al-Ikhlas, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Baca surah Al-Ikhlas dengan bilangan 10 kali, berapa minit? Mungkin tak sampai 10 minit. Bacaan sekali tak sampai 1 minit pun. Jadi nampak mana sejauh mana kita, bila kita dah faham satu perkara itu, sejauh mana kita menunaikan hak-hak itu. Termasuklah kita sebut sendiri dalam kalimah tasyahud itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku sanggup bersaksi. Biasa diterjemah aku naik saksi. Aku naik saksi bahawasanya tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Allah. Maka ada seorang alim yang menyatakan dengan maksud aku sanggup bersaksi. Aku sanggup bersaksi maknanya tulus.
sedia untuk menyatakan bahawasanya tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Allah. Bila akidah kita dengan terang kita sebut, benar ke hidup kita ni bertauhid kepada Allah? Benar ke tidak? InsyaAllah nanti suatu ketika pakar-pakar ramailah hadir dalam halaqah ilmu di Masjid Kampung Paya. Nanti ada seorang mu'alim akan bincangkan tentang hal berkaitan dengan syahadah. Syahadah ni dia ada tanggungjawab. Bukan lafaz saja, dia ada tuntutan tentang syahadah tu. Boleh disebut oleh kebanyakan orang, tapi sejauh mana melaksanakan tuntutan hak Allah dalam kalimah syahadah itu. Termasuk juga hak amanah yang Rasulullah tinggalkan. Rasulullah berjuang habis-habisan, para sahabat mendukung perjuangan Nabi SAW sampai risalah agama itu sampai kepada kita. Demo itu sungguh, kalau orang kata habis berkorban harta dan nyawa. Kita terima bulat-bulat akidah Islamiah, tapi sejauh mana kita sendiri memperjuangkan agama Allah? Kalau sungguh nak bersama Nabi SAW dan para yang disebut minan nabiyyin siddiqin syuhada dan salihin, maka tentu adanya pengorbanan menunaikan hak-hak Allah dan Rasul. Tentu ada. Kalau sungguh kita nak melayakkan kita termasuk dalam golongan salihin, tentu ada pengorbanan, mujahadah dan istiqamah. Dan atas pada semua itu, ikhlas beribadah kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah ini. Maka dengan itu akan timbullah perasaan malu kepada Allah. Perasaan sedemikian ini menjadi kuat dan kukuh apabila kita mengetahui kecacatan diri, kekurangan dan kekurangan keikhlasan, dan kita suka kepada ganjaran yang segera di dalam amal segala amal perbuatan yang kita lakukan, padahal kita mengetahui betapa besarnya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini betapa kena ada suatu penghayatan rasa malu dengan Allah. Allah ni sempurnakan kehidupan kita sampai adalah sekarang ni. Daripada tak ada sekarang, bandingkan dulu, sekarang ni boleh kata banyak benda dah ada. Dulu masa bujang ramai juga, boleh kata ke semua yang dah kahwin ni pun masa bujang dulu berhajat untuk cari teman. Tiba-tiba sekarang ni dah ada teman, tapi sekadar mana yang ada tu lah. Kita kena terimalah hakikatnya. Kita kena terimalah hakikat tu. Abang ke, adik ke, suami ke, isteri ke, kena terima hakikat qadar tu lah yang Allah tentukan. Mungkin ramai muslimat nak yang handsome kan? Kalau tanya abang-abang semua, tentu nak yang comel, cantik, yang ada rupa. Tahu-tahu ni yang sekadar ni yang ada. Maka sebutlah alhamdulillah, alhamdulillah, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ridho tu kalimah tu letak kat situ. Sebenarnya kalimah tu sesuai di mana-mana pun. Sesuai di mana-mana pun, pasal semuanya sumber daripada Allah. Hak kita suka ke, hak kita tak suka pun, hak kita tak suka Allah nak uji. Allah nak tengok kita sabar ke tidak, ataupun kurang sabar ke, nak melatah ke dan sebagainya. Biasanya hak kita suka, alhamdulillah. Bila hak kita tak suka, contohlah, tak payah pergi jauh lah, makan minum, tiba-tiba datang kita minta agak-agak yang selera kita. Pergi kedai makan, pergi restoran, nak nasi goreng Pattaya, nak nasi berlakukan tom yam dan sebagainya. Tiba-tiba datanglah tom yam tu, datang juga Pattaya tu, tapi tak kena selera. Waktu tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamba kalau boleh buat klik sebutin ni pun tak apa dah demo.
Boleh, maknanya kalau ustaz, maknanya hamba mari ni kalau boleh ingat sebutin ni tak apa dah. Pasal benda kalimah ni berat pada timbangan amal. Dia melibatkan akidah, kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga kita menyedari bahawasanya Allah Maha mengetahui segala rahsia dan semua yang terlintas di dalam hati, sekalipun kecil ataupun yang tersembunyi. Pengetahuan ini jika diperolehi dengan mantap dan yakin, maka dengan sendirinya maka timbullah perasaan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyedari Allah mengetahui kita ni bakat mendirikan solat, tapi sejauh mana kita mendirikan solat ataupun ibadah-ibadah lain, hakikatnya Allah lah yang tahu. Jadi bila kita mendirikan solat, seumpama kita menyempurnakan solat, tahu-tahu qadar tu dah kita kena rasa malu. Allah sempurnakan kehidupan seulang balik, semua ada dah sekarang ni. Kereta ada, rumah ada, lebih pada satu mungkin. Kemudian apa lagi? Macam-macam ada. Anak menantu pun ada, cucu pun ada sekarang. Kemudian aksesori kehidupan kita pun dihiasi. Adalah, apa yang kita nak tu adalah sekarang. Jadi tu yang kata kena rasa malu. Ibadah kita setara mana je. Solat yang didirikan tu pun, ya Allah, kadang-kadang lah kepada setengah orang jadi berat solat. Jadi berat. Jadi yang jadi berat ni maknanya kena menginsafi apa? Maknanya ada masalah, something wrong pada hati. Boleh jadi bersarangnya pengaruh-pengaruh syaitaniyah. Boleh jadi ada pengaruh, bukan boleh jadi, memang ada pengaruh qari yang sentiasa sekat kita dalam beramal ketaatan kepada Allah. Dia akan menggagalkan rasa khusyuk, termasuk berzikir kepada Allah. Dia akan kurang. Dia akan cuba alih fokus kita. Sepatutnya solat ni kita boleh angkat takbir sampai beri salam ni kita boleh fokus, tapi yang ke hulu, ke hilir, ke kiri, ke kanan sampai keluar daripada solat. Fikiran kita ni, saya nak masuk fikiran kita ni, hati kita ni, kadang-kadang kita batang tubuh memanglah berdiri kiam, tapi ni fikiran dia mari tu, dia mari macam-macam dia datang. Di luar solat dia tak sejauh tu, tapi bila dalam solat tu dia mari. Dia campur, lepas satu datang, lepas satu datang. Dekat sini kaedah dia penawar para muallim mensyarahkan, jaga bab niat. Satu, solat ni bab niat jaga. Niatnya kerana lillahi ta'ala. Dua, sumber penawar dari segi masalah hati yang tak tenang, tenteram ketika solat ni, iaitu makanan. Sumber makanan, rezeki yang kita makan ke minum, kena jaga. Pastikan jangan ada sumber yang haram, hatta yang syubhat masuk. Kalau ada yang syubhat sekalipun, dia menyebabkan dari hati ni jadi tak tenang, tak tenteram. Tak tenang, tak tenteram. Kemudian makna yang ketiganya, untuk menghalang maknanya gangguan-gangguan ini, kita pastikan halangan-halangan kita ketika kita mendirikan solat itu, maknanya kita asingkan, kita tolak tepi dulu. Contoh dah tahu nak solat maghrib tadi, ataupun lepas ni insya-Allah kita akan solat isyak, maka kita kena tinggalkan semua perkara. Semua ingatan tinggalkan, melainkan bila dah mula iqamah, maka angkat takbir, ingat betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi yang lain-lain. Bila kunci itu buka cantik dekat situ, peluang untuk rasa khusyuk, insya-Allah Allah akan hadirkan. Kemudian adalah hikmat-hikmat sokongan lain, termasuk juga kita memahami apa yang kita baca. Kita memahami apa yang kita baca. Takbir itu tadi, kemudian subhana rabbiyal azim, paling kuat pun kita tahu.
Ni kalau tanya ramai-ramai, kadang-kadang setengah tempat tu Subhana Rabbiyal Azim tu pun tak boleh nak terjemah. Muslimin muslimah dah bertahun dah solat, bila cuba tanya terjemah, cuba terjemah opah ke, umi ke, papa ke, maknanya kita dan sebagainya. Tiba-tiba anak kita tanya ataupun orang lain tanya, apa maksud Subhana Rabbiyal A'la tu, jadi tak tahu nak jawab. Itu yang sebenarnya puncanya kejahilan dari segi makna pengertian solat ni, tentang lafaznya bagaimana. Itu elok sangat. Maknanya setidak-tidaknya bicara saya memilih tajuk ini, maknanya satu homework, flashback balik sejauh mana solat yang telah bertahun-tahun kita dirikan. Sepatutnya makin umur makin khusyuk. Saya timbulkan persoalan ini, satu homework juga, satu kerja rumah juga. Sepatutnya makin umur makin tenang, makin khusyuk, sepatutnya. Tapi kalau usia yang matang 40, 50 ni makin serabu perut, jadi adalah yang tak kena. Serabu perut ni dia bahasa, dari segi bahasa dia masuk, maknanya fikiran kita ni jadi tak tentu. Ni pasal apa? Ada sesuatu yang tak kena. Ada beberapa punca yang kita kena tanangi dengan bijaksana, dan insya-Allah kita masih berbaik sangka. Allah sebenarnya maknanya menuruti sangkaan baik hamba ni. Kita sangka baik kepada Allah. Allah ni Ghafur, Allah ni Maha Pengampun, dan Allah ni dia ihsan pada hamba-hamba dia. Dia tahu hamba ni dhaif, kita ni semua kurang. Tapi sambil kita istighfar, kita sedar astagfirullah. Masa solat tadi, masa dirikan solat tu istighfar 3 kali tu. Asalnya Rasulullah istighfar ni astagfirullah, astagfirullah. Waktu istighfar astagfirullah tu, ingat kesalahan, kekurangan kita ketika mendirikan solat, ataupun kekurangan, kesalahan kita waktu tertentu yang kadang-kadang kita terlajak, kita lemah dalam memahami hakikat. Dan akhirnya disebut oleh musannaf kitab ini dalam pernyataan ini, demikianlah beberapa sebab daripada sifat-sifat di atas. Setiap sifat akan terhasil apabila terhasilnya penawarnya, iaitu dengan cara mendatangkan sebab. Dengan mengetahui sebab, maka dapatlah diketahui ubatnya. Semuanya mempunyai hubungan yang erat dengan keimanan serta keyakinan yang mantap di dalam hati dan jiwa manusia. Jadi khulasahnya pada malam ini, maknanya perasaan malu ni kena ada. Kena ada. Barulah kita sedar diri kita ni hakikatnya tak setara mana pun. Kalau kita nak bercakap meninggi diri, patut kita malu pada diri kita sendiri. Hamba sendiri pun kena malu. Kita nak bercakap tinggi, nak lebih-lebih pun, mana kita rasa malu. Kerana kita kekurangan, kita masih lemah dan sebagainya. Jadi kalau kita nak menyalahkan orang lain pun, kita kena rasa malu. Kerana dalam masa sama pun kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, dan bimbang-bimbang kesalahan yang kita lakukan boleh jadi lebih daripada orang yang kita sangka. Ini maksud pengertian batin, hasil daripada solat yang khusyuk. Dia Allah akan beri ilham. Perasaan ini dia akan jadi panjang. Malu tu dia akan menjadi kena pada tempatnya. Malu dia akan timbul. Bukan ketika lepas solat saja, ketika solat saja, maka lepas solat tu kena ada rasa malu. Macam muslimat, di antara hikmahnya Allah campakkan perasaan malu. Tapi kalau hilang perasaan malu, akan timbullah perasaan yang lain. Akan timbullah perasaan yang menyebabkan sumbang dari segi akhlak dan sebagainya. Jadi saya rasa cukuplah pada ini, pada malam ini, yang mana kita sama-sama cuba memahami hakikat tentang tafsiran ayat pada ayat yang ke-13 sehingga ke-15 dalam surah Al-Mulk. Begitu juga yang kita cuba hadam sedikit tentang pengertian al-hayat. Al-hayat itu rasa malu kepada Allah dalam beribadah, menunaikan solat, kepada solat dan sebagainya. Jadi semua orang kena usaha semakin baik. Dan saya nak akhirkan, nak menyatakan apa, iaitu bulan ini bulan Rejab,
Ulama mengumpamakan bulan Rejab ini bulan kita menabur benih. Menabur benih. Benih apa yang kita nak tabur? Benih keimanan. Benih keimanan. Kemudian bulan Syaban nanti kita bila mengharapkan tanaman benih yang asal tu baik, insya-Allah. Kemudian kita mengharapkan tanaman pokok yang kita nak tanam itu supaya subur, kita usaha bubuh baja. Bulan Syaban itu bubuh baja ketaatan. Kalau siapa yang ada maksud untuk tazkiyatun nafs, persucian hati dan sebagainya, maka di antara maksud persucian hati dan sebagainya, maka bulan ini perbanyakkan taubah. Bermula bulan ini perbanyakkan taubah kepada Allah. Istighfar, perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syaban nanti mula latih untuk berpuasa sunnah di antara 1 hingga nisfu 15, nisfu pertengahan bulan Syaban. Maka biasa-biasakan puasa. Jadi bila pula masuk Ramadan, maknanya dah kutip hasil. Kesilapan berlaku bila masuk Ramadan baru nak masuk giat, baru nak mula menghalusi tentang ihya Ramadan. Sebenarnya maknanya kita ambil awal lagi. Kena cari buku yang membicarakan tentang beli buku. Ini satu, kita kata satu syur yang baik kepada semua. Maknanya sila beli buku, tajuknya Rasa Khusyuk dalam Solat. Baca, faham dan beramal terus. Kemudian sila cari balik kitab-kitab yang telah kita miliki, iaitu tentang penghayatan ihya Ramadan. Kerana ihya Ramadan ni bukan berpuasa pada siang saja. Dia kena menghidupkan pakej malam dengan keimanan kepada Allah, beribadah sejauh mana yang kita mampu ibadah, maka kita kena mujahadah bulan Syaban itu. Maka bulan Ramadan kita kutip hasil lah. Kita kutip hasil. Jadi tentulah yang baik itu datang daripada ilham yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan ini saya minta maaf atas bicara pada malam ini. Dan kita semua dipuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.